Muslimin dan muslimat, dan juga kepada Ustaz dan telah kita dan juga hubungi dia ngikut giliran dan juga diputar daripada majlis supaya dia boleh mari jumpa kita dan juga ajar dan ilmu-ilmu yang mana dah sebagai tokoh, sebagai guru dan juga kita sebagai pendengar. Minta sedar kita dah di luar dah ramai minta masuk dalam dah. Kerana Ustaz pun dia tangcai mai nak ngajar dan juga kita nak nemo dah kalau kita duduk di luar atau tak sedap mana dah. Dalam ni dah kerana dia pun nak royak apa saja dah yang dia cedenge dan juga kita ni pakat nemo dah, nemo dengan tangcai dengan ikhlas. Karena Allah dah bahkan kita minta jadi ilmu yang berkat. Jadi jangan jajah dengan mari tapi minggu masa pun siapa dah untuk tajuk dah ada dua negeri, ada negeri dan juga apa saja start dah. Apa kita dengar ni dah. Tapi aku dia nak jauh jalan lagi. Kalau dia lama kau dah nak dah. Kalau kita dengar ni nak homo dah, nak homo. Kalau tu siap dah perbuat pun dah bawa siapa tu dah cari tangan tak perbuat bawa kita apa ni berdawa pada gini juga hujan pun boleh dah tak ada kita insyaAllah dah bahkan kita ajak ramai lagi dan sekarang kita apa ni nak mari dah kita bakal ramai bahkan minggu ni dah terima kasih pada Ustaz dah dia ambil masa ambil mari mengajar kita dengan tak lewatkan masa dan dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين والحقنا بالصالحين وأغثنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله والsyukur lillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada majlis ilmi terutama pada Nayub dan ahli majlis ilmi muslimin muslimat yang mengikuti dalam ruang pengajian di Cerong dan yang mengikuti dalam live pada malam ini. Alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih wa syukurillah
Barangkali saya dah main 2-3 kali ni. Hari ni ke hari pertama tak hujan. Saya ingat 2-3 kali mari tu jadi dah kena dengan hujan semua. Alhamdulillah. Tajuk yang saya duduk kecek banyak-banyak tempat dah, tapi orang panggil fokus tumpuan kepada tajuk ini tu tak ada rasa kecek lagi lah. Cuma duduk mai sentuh-sentuh mari 2-3 kali terakhir pun saya dah sentuh dah tajuk ni. Cuma ini jadi soalan lah, buat soalan. Kenapa kita ambil perhatian kepada pergolakan yang berlaku di Turki? Kita buat soalan lah. ทำไมเราต้องสนใจความเคลื่อนไหวที่ตุรกี Jadi soalan lah. Pak Malam ni cuba kita nak jawab. Kenapa pergolakan di Turki, apa boleh kita ni kena ambil peduli, kena ambil padu, kena diikuti. Kalaulah bukan dalam bentuk seminggu sekali, kalau bukan boleh tak siapa kata winati tuk winati chop bukan pasal ini sejak tapi pada kuenya seminggu sekali, sebulan sekali itu kita kena ada maklumat mengenai perkembangan yang berlaku di Turki. Persoalannya kenapa? Ini kita nak jawab lah. Ada sekitar 4-5 core alasan ataupun headphone tujuan alasan di Moneka malam ni, insyaAllah kita boleh kilah belakang lah klik ni, insyaAllah. Jadi boleh buat jadi satu jawapan. Kalau lah nak tunjuk gitu, sebenarnya bukan sekadar Turki saja kita kena duduk ambil padu ni. Lain apa saja pun, di mana berkumandangnya suara azan, maka disitulah bumiku, kata Erdogan. Erdogan dia kata lagi, bumi dia belakang, bumi kita juga. Jadi Islam ni dia berkembang dalam masa 1400 tahun. Orang panggil sampai hari ini mungkin tidak ada tanah-tanah yang orang panggil disinar oleh sinaran matahari, kecuali di sana adanya orang yang mengucap la ilaha illallah. Tidak berlaku, tidak ada siang dan malam, tidak ada sinaran matahari main suluk di bumi bucu mana, kecuali di situ adanya orang orang panggil Islam, ada orang Islam, ada Saurape, ada muslimin yang duduk tunduk dan sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun. Kita bayangkan sebelum pada ni kita tengok, kita ngaji hijrah belaka, kita belajar sejarah Nabi sore kan. Nabi sore duk bawa lampu, duk bawa lilin, duk bawa cahaya nur Islam ni sore di tak ada pelosok dunia, tak ada orang duduk pegang dengan kelima ajaran tauhid, tak ada. Siapakah Abu Zar Al-Ghifari, dia nak mencari nur Islam, nur hidayah Allah ni, dia kena belanja, kena orang panggil buat orang panggil korban diri dia tu jadi hamba, jadi suruh orang. Siapakah dia tu kena jual daripada negeri kepada satu negeri, mari jumpa untuk nak cari kebenaran al-Islam. Nak kata masa tu dunia Islam hampir malak. Kalau lilin kat sepucuk lilin, lepas tu kat gelap gelita habis. Tu 1400 tahun. Siapakah nak ayat kata Islam adalah la ilaha illallah. Allah payah nak sebut la ilaha illallah. Ditentang oleh orang kafir Quraisy pada masa itu. Rasulullah dihalau, dikeji, dibunuh, dihina, macam-macam. Apa dia kena duduk nusuk di gua Sur, kena hundur, kena lari. Rasulullah ni lari, hundur dulu. Kadang-kadang kita kata rasa takjuh, kata Rasulullah lari. Dia sebenarnya lari, hundur. Toy, hundur. Untuk nak jaga Islam sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak ayat kata setelah daripada masa berlaku lagu tu 1400 tahun hari dah,
Sapakah hari ini kita tengok seluruh dunia, kalau sutir dunia tu kita main duduk suluh tengok. Nah, dalam masa 24 jam ni, Allah ada masa banyak sama dah. Dalam masa 24 jam ni, dunia ini diselubungi dengan suara Allahu Akbar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 24 jam. Besar semua Islam. Tak ada perancangan, kerongkan hok mana, manusia mana boleh buat. Nah, kalau manusia ni main tolong mikir, suruh sebut nama dia 24 je. Tahu mana Pak Cu? Orang dalam cawan sebut nama Pak Cu sahaja 24 je. Anak budak, orang tua, tino, orang tua sebut nama Pak Cu 24 je. Boleh buat? Tak boleh buat. Sehari tak boleh buat. Pemimpin, diktator setara mana, agung setara mana, besar setara mana pun, jadi raja, jadi pemimpin, jadi menteri, presiden, dia nak dipaksa rakyat dia, suruh sebut nama dia 24 jam sehari ya. Tak boleh nak. Tiba-tiba Rasulullah SAW, Allah mengangkat darjat dia, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, kami mengangkat sebutan kamu. Nah, tu akad dia tu siapa sekalian dan bersama dengan la ilaha illallah, adanya diiringi dengan Muhammadur Rasulullah 24 jam melalui suara azan. Azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sutir dunia. Curang mana, bukit mana, laut mana, bucu mana, semua tu pakat duduk sebut suara Islam. Jadi kita kena tahu kata umat Islam kita dan saudara kita ni duduk di seluruh dunia. Kita kena ambil peduli, sebenarnya ambil peduli. Cuma dia panggil apa, dan kerana Turki sekarang lah ni dia duduk sedang duduk naik. Apabila nak naik, mula-mula ni dia pakat apa dia panggil parah keting demo lah. Kalau mula nak naik ni, dia naik gagah apa semua tak apa dah. Tapi dia mula-mula nak naik ni pakat. Mula-mula ada hak jebeh, adanya parah keting, adanya macam-macam. Jadi kita kena tahu. Nah, hadis itu adalah dia duduk sebut tu, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, ruwiya 'anil nabi. Hadisnya hadis dhaif, tak sahih. Nah, hadis dhaif. Tapi jadi maknanya kena siapa-siapa yang tidak ambil peduli tentang urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan mereka. Nah, bukan di kalangan mereka. Cuma bukan di kalangan mereka ni bukan kata jadi orang kafir lah. Hadis ni bukan jadi murtad. Orang tak peduli dengan urusan orang Islam ni, murtad dah kafir dah. Ulama ada sebut mai ayat kata hada wa'idun syadid min babil wa'id, untuk nak ditegur, untuk nak diajar. Kata kita ni kena ambil peduli kepada pengurusan orang-orang Islam. Nah, semua hadis lain banyak sahih. Nah, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Ini kita duduk ngapa belakang. Muslim adalah jasad yang satu. Ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihatnya, nasihat kepada seluruh umat manusia. Kita nak nasihat lagu mana? Dengan melalui kita ambil peduli dengan pekerjaan dia. Itu pun di antara nasihat, satu bahagian daripada nasihat. Jadi kita tak ambil peduli dengan kerja, terutamanya orang duduk jiran-jiran kita dan apa semua, itu kafir aja. Tapi dengan ammah al-muslimin pun kita kena ambil peduli juga. Itu sebagai jawapan yang pertama lah. Itu dia. Tapi nak ayat kata inti sungguhnya yang pertama, nah sebagai asal ini sebagai mukaddimah, yang pertama sungguhnya lagu mana? Saya nak baca bahasa Thai kerana ada orang duduk suruh kata kecil bahasa Thai. Saya tekok sikit bahasa Sia. Nah, tapi ada orang duduk ikuti dengan bahasa Thai juga. Dia kata saya tinang Turki ni เคยเป็นเมืองหลวงของโลกอิสลามยุคอุสมานียะห์ที่ครอบคลุม3ทวีปทั้งเอเชียยุโรปและก็แอฟริกา
มีคอลิฟะห์ปกครอง36พระองค์ปกครองนี่นานกว่า600ปีแล้วก็เพิ่งล่มสลายประมาณ98ปีที่ผ่านมาไม่ถึง100ปีอันนี้อีก2ปีครบ100เพราะนี้apa dia alasan yang pertama kita duduk peduli kepada Turki kerana Turki pernah menjadi ibu kota dan pusat Islam di masa Utsmaniyah yang telah pun memerintah 3 benua. 3 benua. Bukan biasa ambil daripada Taning ni lagi gisuk sampai ke Maghribi. Nah, lepas tu hak balik atas tu ambil daripada Eropah tu. Poland macam-macam pun atas pada Turki lagi. Turun mari. Nah, turun mari sampai ke Afrika. Semua itu ditakluki oleh Turki selama lebih kurang 200 tahun. Ada khalifah yang memerintah sebanyak 30 orang dan dia baru orang panggil hancur, baru selesai dia ni, baru katuk apa dia sistem dia ni, sistem Utsmaniyah ni selama 98 tahun baru. 1923. Ada setengah kata 1924 tapi balik Turki dia ambil kira 1923. 2023 ni genap 100 tahun. Lalu 2021 2 tahun lagi 100 tahun. Jadi bapa tu kita kena ambil peduli lagu tu kerana yang pertama setelah daripada Turki jatuh Utsmaniyah ni jatuh, saya dah kacak dah kalau tak silap saya. Utsmaniyah jatuh, Daulah Utsmaniyah jatuh ni, ibu kota dia yang pada masa tu ibu kota Turki ialah Istanbul sekarang ni. Istanbul tu jadi murtad. Nauzubillah. Jatuh Utsmaniyah, Istanbul jadi sebuah bandar, sebuah negara yang murtad, dipaksa supaya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh Dimashq, Bani Umayyah jatuh di Dimashq, di Suria sekarang dan sampakah ini pun Dimashq duduk jadi negeri Arab situ lah. Apa dia macam-macam lah, ada hak duduk merintah tu tapi tak ada jadi murtad pun. Sejik tu jadi sejik situ di Dimashq. Supaya juga jatuh Bani Abbasiyah di Baghdad. Baghdad duduk jadi negeri Arab, negeri Islam situ. Nah, itu dia. Tapi apabila jatuh gugurnya Utsmaniyah di Turki pada masa 98 tahun dulu tu, Turki dipaksa bukan saja di Istanbul tetapi satu Turki yang pernah menjadi ibu kota pada negara Islam, khalifah duduk merintah situ selama 900 tahun lebih, tiba-tiba dipaksa supaya menjadi negeri yang murtad. Auzubillah, jadi negeri kufur. Lagu mana? Sejak tukar jadi gereja. Banyak. Nah, sampai kalau lepas pada tu 3-4 tahun, tak boleh dengan bahasa Arab. Quran kena baca dengan bahasa Turki. Saja ni tak boleh. Bukan semata tak boleh nak ban dengan bahasa Arab, salah pula dah. Salah. Siapa-siapa ban dengan bahasa Arab, Allahu Akbar, bunyi mana dia tu didenda ataupun diseksa ataupun dibunuh. Nah, dipenjara masuk gua. Kemana yang baru? Bulan baru ni baru duduk ban habis sutin lagi, tiba-tiba mai bulan ni tak boleh ban dengan bahasa Arab. Cuba kita tengok. Lama mana? 18 tahun, dekat-dekat dengan 20 tahun. Sultan lagi Turki. Sebab tu bapak kita pergi ke Mekah tak pelik orang Turki duduk telo sampai keluar tu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar dia. Telo. Dia pula suruh. Tak boleh. Paksa untuk nak meruntuh orang panggil akar umbi, benih-benih Islam ni dia nak gali daripada akar umbi. Tu. Kita tengok dah. Siapa mari
Siapa mari duduk musnah ni? Kita tahu dah kan? Mustafa Kamal. Mustafa Kamal Atatürk. Nah, Mustafa Kamal. Dia ni kita tahu, kita banyak kita kenal lagi. Tapi hak sebenarnya nak ayat pada malam ni dah. Orang ulama duduk khilaf, dia ni mati dalam Islam ke tak mati dalam Islam. Tengok. Dia ni orang panggil dibuat jadi orang pemimpin Islam. Tapi hakikat sebenarnya ulama mai duduk khilaf. Dia ni mati dalam Islam juga. Tapi jelasnya dia ni benci kepada Islam, benci pada Quran, benci kepada Rasulullah, benci kepada agama Islam daripada akar umbi, daripada hati dia. Dia sendiri ni daripada orang bukan bangsa Turki. Ada ayat dah, bukan bangsa Turki dia ni. Dia ni daripada orang Salonik. Salonik ni satu cangwak di Greek lah ni, di Yunan. Nah, duduk dalam kawasan Yunan. Dia beranak situ, di Salonik. Salonik ni pada masa dulu ni suatu perkampungan Yahudi semua situ. Tak ada orang Islam sorry. Yahudi mari daripada mana-mana tempat pada masa tu. Dia katanya dia lari daripada Spanyol tu lagi. Nah, karena dia kena zalim di Spanyol, orang Spanyol, dia lari mari minta kepada Khalifah Utsmaniyah pada masa tu nak tupai duduk di Salonik. Jadi Khalifah izin we satu kawasan pada masa dia hidup situ. Tak ada orang Islam sorry pada masa tu di kawasan Salonik. Dia beranak di situ. Tiba-tiba dia mari jadi pemimpin untuk nak merdekakan Turki, dan orang Turki pun pakat mari duduk sana. Siapa kau dia boleh menghalau orang panggil Inggris pada masa itu. Inggris, Perancis, Itali, Greek sendiri. Nah, orang negeri-negeri barat pada masa itu yang mari duduk serai Turki, yang benar perang dunia yang pertama pada masa itu, puak-puak ni halau kepada Kamal Atatürk habis. 5 negeri, saya dah pasal ayat dah, kita jangan terlupa kan. 5 negeri hak ni hak benar negeri cenak songkram lo kran tina. Tiba-tiba tu apa dia Kamal Atatürk mai hambak demon ni habis. Inggris pakat lari letak bokan, Perancis pun baik pakat lari belakang, tak ada tinggal soal rabuk pun tentera Inggris di bumi Turki pada masa tu. Maka Turki merdeka. Jadi orang tak gila apa. Bawa khabar-khabar kena hak tu dulu ya. Kena ingat mau kat situ. Kita ni puak kita ni tak ada Allah sungguh. Puak kita duk tengok pasal jenis apa mudah-mudah kata keramat ni. Saya nak sangatlah betul. Nah, itirit api ni supaya orang turun mai di langit, lepas tu boleh ada segala kuasa batin ke apa semua, boleh halau habis tentera-tentera. Hak ni kena sungguh. Tiba-tiba tak sekali, tak ada keramat sekali. Budak demo. Ingat malam dah pasal jenis timur sekaligus tu kena ingat malam. Dan saya dah ayat sama dah, kalau nak kaya apa tu juga. Kena khabar-khabar umur 40 kaya. Sama iman kerja dia. Yang boleh maiman lah kaya dia. Kita duk sains sekali dengan dia, kita duk dapat sikap sekali dengan dia. Tahu kata dia, pok dia pun tak ada kaya, mak dia pun tak ada kaya, bini pun dengan bini tak kaya. Tiba-tiba umur 40 kaya. Aku mana nak tanya. Supaya nego berlaku tu jaya. Boleh beli kereta, boleh buat rumah, apa semua. Dalam masa 2-3 tahun nego kaya. Nego gapo. Kita kena buat salah dah betul. Kalau pasal jenis mai timur secara serentak ni, sama ada dalam bidang politik, sama ada dalam bidang apa dia perniagaan ataupun ilmu, khabar-khabar alih. Dok umur 40 ni alih kalau dah dia. Timur alih. Masa umur 15 dulu tak pakah orang tak kenal dia, umur 20 tak kenal, tiba-tiba umur 40 alih. Nak tanya dia mai iman. Sebab
setiap jurusan ni dia ada gapo susur galur dia, ada gapo dia panggil gapo dia panggil silsilah dia. Ada silsilah. Orang nak alai seorang umur 40 50 nak alai, bukan alai pada masa tu, dia juh pada masa umur 10 tahun lagi. Umur 5 tahun ni tahu dia hafal Quran dah. Bukan umur alai 40 ke alai tak ada. Supaya juga dengan dia nak kaya lagu tu dia juga. Nah, umur 20 15 tu dia pandang nego apa. Hak ni pun support. Tapi orang kita ni bak hak ni dia nak hak lagu tu kejayaan secara serta-merta supaya Kamal Atatürk. Pengabangun nikah saya nak kecek sama dah di Iraq pula betul kan? Di Iraq, di Mosul, mari hak ISIS, mari hak IS, apa semua tu berjaya serta-merta, boleh perang, boleh benar Inggeris, apa dia Amerika pakat lari habis. Oh, kita pun pakat muncul belakang, tiba-tiba mari lagu mana ni. Tu yang pertama dah. Apa lagi? Azan Habib, apa dia tak ada 18 tahun, baca Quran dengan kena baca Quran dengan apa dia, dengan bahasa Turki. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan juga kita kena hidup pada Turki ni kerana dia panggil Turki kamalan kausu ompod Islamในทุกมิติอีกครั้งหนึ่งหลังจากเขาถูกบังคับให้ถอดถอนอิสลามชนิดถอนรากถอนโคน hari ini setelah daripada mereka usaha untuk nak cabut Islam daripada Turki ni, daripada akar umbi, hari ini ternyata tak siapa tahu ni Islam kembali semula di setiap aspek, di setiap sudut, setiap bucu Islam mari berlaku ni di Turki lah ni. Tu kalau kita tak khabar lagi, kena khabar mana ni? Islam Turki sedang menghadapi pelukan Islam semula setelah daripada dia dipaksa untuk nak tinggal Islam. Dia habis daripada apa dia tubik undang-undang boleh pakai hijab dalam sekitar 5 tahun baru ni, baru Turki bawa undang-undang, bawa tubik undang-undang pakai hijab di sekolah, di tempat pegawai KJL, di khalayak ramai, tidak salah dengan undang-undang. Baru 5 tahun baru ni. Tanya. Sebelum pada ni pakai hijab salah. Masuk go, kena perang. Ada ayat dah dah. Kita tahu dah. Nah, sampai ke satu kes dalam sekitar tak sampai 20 tahun. Ada 1990 ya. Tak sampai 20 tahun. Tak sampai 20 tahun. Seorang perempuan jadi wakil rakyat, pakai hijab, dimasuk dalam parlimen, masuk dalam SAPA, tiba-tiba dia dihalau daripada SAPA, lepas tu dicabut kerajaan dia, lepas tu kena neratek, kena hamak, dia pergi duduk di Amerika sampai hari ini. Tapi 3-4 tahun dulu Erdogan panggil dia jadi duta di apa dia Kuala Lumpur. Nama dia Marwah. Nah. Belum pada ni dekat 20 tahun lah, 20 tahun dia dihalau oleh kerajaan Turki. Kes apa? Kes dia pakai hijab masuk dalam SAPA. Nah, sekarang lah ni menteri-menteri kementerian Wazaratul Awqaf, Wazarah Ad-Diniyah, Kementerian Agama mula kecek agama. Nah, daripada dulu kereta gebar boleh melenyapkan suara azan, maka baru-baru ni 2016 dia buat orang panggil patiwat, suara azan boleh berhentikan kereta gebar. Tengok dia buat lagu mana? จากรถถังที่เอาไปpanggil gapoที่ทำให้อาซานนี่เงียบงันกลับกลายเป็นว่าอาซานสามารถที่จะสกัดกั้นเอาไปpanggil รถถังini asal apa? 2016 ni kita kalau ikut dia saya duduk kecek tu, kita kecek lama 2016 ni dia ke patiwat besar
Pas dia bangkit lagu mana? Dia bangkit dengan sorok bel. Dia bel habis sute negeri Turki. Nah, dalam pukul 11 12 gitu. Dekat dengan tengah malam. Bel lagu mana pukul 11 12 malam. Orang dia rakyat dia bangun serentak, lepas tu dia tahu kan dia beri arahnya kata kena pergi situ. Pok dia pakai mana tu belakang. Rakyat dia pakai pergi dan orang panggil mengalahkan perancangan Penrai untuk nak menjatuhkan Erdogan dan KJS Turki. Nah, masjid dalam masa 20 tahun ni Erdogan duduk jadi Perdana Menteri dalam sekitar, lepas tu dia jadi Presiden, tak sampai 20 tahun, 18 tahun gitu lebih kurang. Dia boleh bina masjid hampir-hampir 20,000 nah, sormen masjid, sormen akal. Dalam masa 20 tahun, maknanya setahun tu berapa? 1,000 buah. Dia buat masjid. Nah, Medan Taksim ni orang panggil satu bandar di Istanbul. Medan Taksim ni satu tempat Kong Kamlang Kalahong, Kerasuan Kalahong, Menteri Pertahanan hok masa Utsmaniyah dulu. Nah, mai tak duduk situ, dia panggil kai tahan duduk situ belakang. Tapi setelah daripada Kamal Atatürk mai merintah di Turki, dia pergi buat tempat joli. Dia pergi buat tempat joli situ. Nah, Medan Taksim. Orang nak judi, orang tino, sopeni, orang nak minum arak, apa semua pergi situ lah. Medan Taksim. Lala ni. Tapi apabila Erdogan mari, Erdogan kata dia nak buat masjid. Kawasan tu Caturat, dia panggil Caturat. Taksim, Medan Taksim, dia nak buat sejik besar. Saya tak pasti kata mengun ni, kau mengun pen nak buka. Sejik besar. Dan sejik ni akan menjadi lambang kepada kemajuan Turki sebelah. Setelah daripada Medan Taksim jadi tempat pelacur, jadi tempat judi, jadi tempat maksiat, sekarang ni dia buat masjid. Buat masjid besar. Nah, itu Medan Taksim. Undang-undang tak boleh jual kok, mula dikuasa. Nah, undang-undang orang perempuan tak boleh duduk sewa bilik hotel sekali, tengok. Baru buat ni. Baru masa Erdogan 3-4 tahun baru ni, apa kita khabar. Maknanya sebelum badan ni lagu mana? Orang Tino, orang Jata boleh disewa dalam bilik hotel. Dan hotel tak boleh nak tanya, mu ni laki bini kau, suami isteri kau tak boleh nak tanya. Kalau tanya, orang tu kena adu sebab thamlai sitik seri pakong suan bukan. Nah, di duduk orang panggil gapo menggagu gugat dengan orang panggil gapo sitik suan bukan. Hak pribadi. Hak kawe pribadi kita ni hak agama suku. Hak ni kebebasan kawe apa? Boleh adu siapa ke tuai hotel tu kena pecah bayi anuya. Biasa berlaku di Turki. Tak boleh. Hak ni bukan hak biasa, bukan orang biasa wairun tamadadak nah. Pelajar sendiri nak seksa ni, caying ni boleh sewa hotel, boleh sewa hong tak sekali. Pelajar tu pelajar main mana? Pelajar agama dah. La haula wala quwwata illa billah. Dia buat sungguh. Pada masa 2013 baru ni, Erdogan mari duduk nak cat Rabiat Hopak. Cat Rabiat Hopak, apa maksud cat Rabiat Hopak ni? Nak suruh pelajar duduk sekali dengan orang data Tino dah. Hopak ni boleh duduk data Tino. Hopak nak sesahok mau 18-19. Boleh duduk sekali Tino data. Supaya saing biasa gitu, muka saing tak ada apa bebas. Erdogan nak buat undang-undang hak tu nak lari, tak boleh. Sikit lagi kena tubik undang-undang yang kata lelaki perempuan kena becek bangunan. Nah, kena becek bangunan data suku Tino suku. Hak tu pun rakyat Turki di Istanbul naik mogok, dia panggil peraturan belagak besar-besar pada 2013. Apa kita khabar?
2013, maknanya 7 tahun dulu. Belarok besar-besar dia, saya duduk kecek lama dah. Lepas tu orang hak belarok tu terdiri daripada tok syekh, tok guru dalam agama juga. Hak duk belarok parti ni, parti orang panggil jemaah. Satu jemaah yang terkenal kata dia ni jemaah Islam. Bukan jemaah hak biasa ni, hak Kamal atau tak. Dia nak pada Islam juga. Tiba-tiba dia duduk lek belakang. You banglah kongkan apa dia pertuang hak besar pada 2013. Nah, American University. Allah, minggu baru ni American University, Mahawidyalaya Amerika. Kita ni boleh dengar Mahawidyalaya Amerika, ni bahasa hebat lah. Bahasa hebat lah, Mahawidyalaya Amerika dah. Mahawidyalaya Amerika ni pokok kita kalau boleh tengok dalam Google tulis American University. Dalam dunia ni tak ada lamdak, mai ranking, tak ada lamdak kata Mahawidyalaya hak Soho, supaya Harvard, supaya Cambridge, apa semua tak ada. Kerana apa? Mahawidyalaya Amerika ni dia pergi duduk di negeri Islam. Dia pergi buat di negeri Islam, negeri lain-lain tak ada. Siapa pun tak ada. American University tak ada. Dia duduk terutama negeri Arab, ada di Iraq, ada di Syria, ada di Libya, terutamanya ada di Turki. Tujuannya bukan nak cidik budak tak. Allah, bukan nak cidik, nak ambil budak, nak basuh. Lepas tu nak we demo ni boleh gaul bebas, nak uli, nak buat budak ni supaya nak jadi pemimpin masa depan. Nak buat. Demo ni nak pilih orang jadi pemimpin, dia mau tak tengok saya dua ni dah. Mau 30, 40 ambil dia tu mau dah. Dia mau tengok jak di muda lagi, umur 15 lagi dia mau bela. Sebelum pada tu lagi mari di mana, kutu di mana. Dia mau main bela, dia mau pergi mengaji. Lepas pada tu orang panggil tak jadi pemimpin. Tak jadi pemimpin. Jadi untuk nak buat pemimpin ni, Amerika daripada dulu lagi dia dibuat American University di Turki. Atikan berdiri daripada dulu lagi 1950 dia buat ni. Dia buat universiti ni 1950 Sampai hari ini semua Atikan berdiri tu main daripada Amerika belakang. Minggu baru ni Erdogan buat undang-undang Atikan berdiri kena jadi orang Islam di Turki. Doktor apa saya terlupa, tapi orang ni orang juru yang dihantar oleh Erdogan sendiri. Wakil daripada parti Hak Al-Adalah ni lah. Sultan universiti pakat gege prak tuang tak se Atikan berdiri ni tengok. Minggu baru ni baru. Tengok otak dia nak main otak budak-budak. Pas budak-budak anak-anak Turki ni hak mana? Islam belaka. Kita jangan terlupa lah orang Turki ni 80 juta orang lebih dia ni 98% orang Islam. Orang Islam, tapi Islam banyak lagi itu duduk jadi dengan nama, tetapi hakikatnya tak tahu ke mana. Sebab hasil daripada demo duduk cabut, duduk bakar, duduk gali. Beratus tahun dah demo duduk gali nak cabut. Ni ada. Ada kisah. Tapi nak kata learning Islam mula masuk. Alhamdulillah masjid ramai, sekolah-sekolah agama banyak, tahfiz Quran banyak. Kalau saya duduk ayat dah. Budak-budak dia duduk ajar dalam masa 3-4 tahun dulu. Seluruh bandar-bandar Turki ni dia ambil budak umur 10 tahun. Dia ambil budak 10 tahun ronarong. Spanduk tulis Rau Prom Tijat Lama di masjid. Tulis lagu tu. Kita bersedia untuk bersalat di masjid. Tulis lagu tu. Budak puluh ribu di mana. Baru nak renarung, nak suruh ismanya di masjid. Nak ambil budaknya, budak umur 10 tahun. Saya dah bersawayak dah. 2-3 tahun lepas dah dia buat pertandingan budak-budak umur 10 tahun yang semaya subuh berjemaah berturut-turut selama 40 hari. Masuk hari yang 40 dia beri hadiah, wisika apa semua. Dia buat peringkat negeri. Kamsan doa Menteri Kesusahan sana. Menteri Agama sendiri Kamsan kepada
supaya Pak kita tu nayuk obata, nayuk Desa Menteri, Kamnan Puyai, Puwa, naik apa seluruh tu pakak buat pertandingan semaya subuh 40 hari berturut-turut. Tengok. Dia mula masuk orang panggil nilai-nilai Islam. Lepas tu pula dia buat tewah Quran tewah semaya subuh lah gimana? Kalau kuenya kanak makan ada dapat 5 orang tu. Nah, kena hidup semaya subuh sebelum ada tu. Kena duduk tunggu nak tengok budak ni. Nah, 40 hari tu boleh sikap. Tak ada apa kita kalau nak buat, nak tiru apa dia Turki atas Sarawak atas. Takutnya subuhnya lama sikit. Nah, semaya subuh. Nah, banyak dah. Saya baru pergi 2 tahun baru di Turki, saya pergi di kampung. Tengok tu, Masya Allah. Semaya subuh, supaya semaya Jumaat semua. Nah, di Pamukkale. Nah, kita pergi semaya subuh situ tengok. Belum bed tak ada orang lagi. Terdiawar sikit. Nah, tengok. Kabar-kabar berkatnya kau masuk orang penuh sedih. Subuh, semaya subuh. Masya Allah. Nah, tu dia boleh buat lah. Dia boleh buat. Jadi nak ayat kata tarbiyah dia tu pergi kepada ke arah Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Turkiมีศักยภาพแข่งขันกับสังคมโลกได้อย่างน่าทึ่งพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องด้านพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศini yang ketiga. Negeri Turki sekarang ni orang panggil mampu bersaing dengan orang panggil dunia barat, utamanya di Amerika, dunia hak maju lah ni, dia boleh orang panggil kiang lain duduk tinggi, duduk sama tinggi ni. Nah, duduk sama rendah. Nah, diri sama tinggi ni. Duduk sekali setara dengan orang negeri-negeri barat. Dia boleh memajukan negeri dia ni baik kau kerana lompat. Orang hak biasa selok, biasa kena pocok ubat selok, orang hak jadi cacat, tiba-tiba kamlang keng wing roimek hari ni. Awak lagu mana? Nak buat tak, apa dia tak boleh nak jadi selok semua. Dia kena katak dah. Otak pun punah, hati punah, kaki lemak, kena ikat lagi. 90 tahun lebih dia kena ikat. Tiba-tiba dia bangkit bangun ni, Allah Rabbi naik sungguh. Rabuk sataru rapok ni pasal jenis gapo. Jalan raya dia, geh dia. Odogan baru le 3-4 hari baru ni dia kata masa sebelum dia nak mari jadi Perdana Menteri ni geh boleh bagi Pak Cangwak masa 20 tahun dulu Pak Cangwak learning dia boleh bagi geh ke dapur-dapur seluruh negeri 80 Cangwak lebih. Kok kita gambar geh nak mana? Tak gambar geh wak hitung geh Pak kita ada. Habis bulan orang jauh. Geh di sini dia bagi supaya api, supaya air 6 berapa tu. Air berapa tu dia bagi lah ni tapi dia dibagi geh siap buah rumah. Sute negeri dia tu nak buat rumah buka geh mari salur dengan roya hak dia dengan tali hak dia tu boleh kalau dah tak ada kena pergi duduk kita duduk waktu dah. Lepas tu bayar meter ya lah supaya kita bayar api bayar air je lah. Sute negeri ustaz bukan 1 ampere. Kita nak buat lagu mana nak baik geh. Api pun tak habis lagi lah. Nah, air lagu mana boleh pakai berapa habis lah cara ni. Air dah. Dia masa 20 tahun dulu Pak Cangwak lah ni habis. Masalah pelajaran naik melambung tinggi daripada 70 universiti naik sampai ke 130 universiti. Daripada dulu negeri pelajar-pelajar negeri luar ni tak ada ngaji mana learning hampir 200 negeri pakat hidup ngaji situ. Nah, orang panggilkan konsong rot faiความเร็วสูง kereta api hak dengan hak cepat ni. Allah. Belum pada ni akhir tahun baru ni dia baru buka kereta api cepat hak ความเร็วสูง ni daripada Turki kepada China.
Jarak dia nya sebanyak 900 sampai ke 800 kilo, apa dah 8,693 km, 8,900 kilo. Mudah-mudahan kata 9,000 lah. 9,000 kilo. Sini Chiang Mai 2,000 ada. 2,000 kelik mari 4,000, dia lagi ni kelik mari 3-4 kali. 8,000 กิโลใช้เวลาการเดินทาง12 วันรวมหลังnah kereta api ini lalu 5 negeri, pergi kepada Georgia, pergi kepada Azerbaijan, masuk Kazakhstan, China, termasuk Turki. 5 negeri, 2 laut, 2 benua, 2 benua dan 5 negeri. Boleh pakai apa dia, jarak dia 8,993 km. Untuk apa ni? Konsum, untuk buat perniagaan. Dan dia lepas dah. Baru ni tu belum pada ni 4-5 bulan hak Cina hantar mai dulu. Dia tak ada lagi kereta pihak dia tak ada lagi. 2-3 bulan baru ni dia lepas dah. Dalam bulan Tanwa baru ni, Tanwa Afrika baru ni, dia lepas robot yang pertama hantar daripada Istanbul pergi kepada China. 8,000 kilo. Orang panggil sentang Sai Mai, Yuk Mai. Yang mana sebelum pada ni menjadi impian, เป็นเรื่องของความเพ้อฝัน mimpi ya nak buat lagu mana? Baik. Allah, kalau kita tengok, boleh tengok. Kalau ada boleh tunjuk. Tengok di ikut salji. Robot dia tu dia ada autonomat, hak boleh lalai himat doi autonomat. Boleh peracur salji secara autonomat. Lagu mana tuan-tuan? Moga dia pergi naik bukit, ada salji, ada apa semua, pas dia nak care lagu mana? Robot dia tu boleh care api jadi air panas ke apa jadi hancur salji. Boleh pergi biasa. 8,000 kilo. Dia buat lagu mana. Gasnya, airnya. Air sebelum pada ni di Istanbul tak ada air. Air berapa tak ada. Faifa tak ada sampai hari ni pun. Sampai hari ni. Tapi Masya Allah dia boleh kembali. Jalan 4 lane, jalan 6 lane, jalan 8 lane dia buat 500 kilo. Allah. Dia buat daripada Istanbul pergi kepada Izmir, daripada Izmir pergi kepada orang panggil Ankara, apa dia, ibu kota dia. Baru ni saya pergi baca surat khabar, Sisi pun buat juga. Mesir pun buat jalan dia buat Faifa Pamreusu juga. Baru duduk ittifaq dengan kerajaan Jerman. Jaraknya lebih kurang 500 kilo juga sama. Dan ada lebih. Tapi belanja dia ni kena belanja 8,000 rial syarat. Turki buat masa jarak yang sama, Turki pakai ke 3,000-4,000 walan rial syarat. Tikah bagi dua. Dengan hak Sisi buat. Tu pun Sisi buat ni, buat kereta api ni, kereta api hak cepat ni, dia tak lalu di Kairah. Duk di Kairah ni dia tak dalam 200 kilo pula. Tak pergi kok bandar Kairah. Dia lari bandar Kairah untuk dia buat kereta api ni untuk pengangkut untuk nak nego dia, bukan nak akut rakyat dia tu dah. Turki semua dia buat firing apa dia road firing semua apa semua tu semua tu pergi kepada Istanbul, semua pergi kepada Ankara untuk nak menampung dia panggil เรื่องของการคมนาคมของผู้คนของประชาชน. Tapi hak di Mesir dia tak ada buat untuk nak amnoi ความสะดวก kepada ประชาชนdah, tapi dia nak nego harga. Sebab apa? Kalau kereta api dia pergi di Kairah, ni dia panggil. Kalau dia Kairah nak sekat banyak. Nak sekat rakyat nak mari belarut di Kairah. Dia nak mikir kot tu. Orang nak mari apa semua tu, jalan nak pergi Kairah tu kena jadi susah. Kalau susah tu mudah sekat sikit. Kalau buat mudah sudah. Jadi rakyat penuh pakai di Kairah. Dia mikir situ. Tu yang ketiga dah. Baru-baru ni dia temu minyak, dia temu gas.
Nah, hak ni dia panggil kemajuan belaka, ni maju belaka. Gas dia ni boleh minyak dia kan kita akhir tahun baru ni dia bertemu gas 2-3 tempat. Dia boleh gali dalam laut Mediterranean dia tu apa dia 300 sampai ke 400 meter. Daripada paras air laut daripada patak laut 300 kilo tu gali. Nah, tu dia. Jadi terutamanya di sudut dia panggil kuam usaha kam kuaman kong kata ni hak dia nak gila tak nak buat. Dia panggil gapo perindustrian gapo kestabilan negara. Itulah. Usaha kam kele untuk nak jaga negeri ni. Sebelum pada ni geset sutih pun kita kena sang pada demon. Tak gitu kan? Tu dia. Tapi lah ni dah. Turki sekarang lah ni alat-alat senjata daripada alat senjata kecil, besar, pertengahnya sampai ke roket, sampai ke caruat. Dia buat sendiri 80%. 80%. Dalam masa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 20, 23 ni, 2 tahun lagi, dia buat orang panggil suatu budget, suatu dia panggil projek untuk nak order alat-alat senjata daripada luar negeri tu 0%. Apa makna? Tak ada kena. 2 tahun lagi dia tak sebakar. Dia nak bakar, semuanya dibuat oleh dalam negeri berlaku. Jadi kita boleh tahu bahawa ni drone. Nah, orang panggil apa drone? Nah, pasal jenis drone apa dia kapal terbang tak ada. Pakai remote. Pakai remote. Nah, kita lah ni kita tak tengok. Dah drone hak duduk muka gambar gambar berkada tu baru. Tapi Turki tak. Turki dia bawa drone, orang duduk pegang sini tu, hak noh hak bom, bawa bom sana. Lepas bom drone dia. Pakat takut habis kan drone dia ni. Kerana dia berjaya 2-3 tempat. Hak last sekalinya dia berjaya di Azerbaijan. Nah, dia pergi tengah tu. Allah dah tak ada alat untuk nak mari apa dia lawan dengan drone hak dia. Sampai kali ni tak ada lagi. Baru terbangun. Dia pergi buat di Iraq. Nah, dia pergi ajar dia Bashar Assad di Syria. Lepas tu terbaru dia pergi buat di Azerbaijan. Ketiga-tiga tempat ni dia benar. Dan tidak ada alat untuk nak mari. Lepas tu dia akhir sekali dia beli senjata S-400 di Rusia. Lepas tu dia mari tatwir, maknanya mari untuk nak patna sakayapa. Nah, caruat ni dia panggil caruat untuk nak berde kata apa dia Krembin Rock F-16. Bukan M-16, F-10. Learning kapal perang hak paling canggih, paling maju sekali hak Amerika ni ialah Fung bin F-16. Mari hak tu tak ada alat untuk nak gilawai dia. Tak ada. Nah, senjata tak ada. Nak lari kerana dia cepat dah. Akhir tahun baru ni dalam permainan percikatan luar, Turki buat latihan perang, ambil F-10 mai buat jadi nutot long. Lepas tu dia lepas S-400. Dia lepas S-400 pergi berde F-10. Jatuh tak tahu lagu mana. Jatuh. Amerika kerja. Bagi dia jadi besi buruk dah. Nah, F-10 yang ditakut, yang digerung oleh dunia sebelum pada ni, sekarang ni mula pada 2021 ni akan jadi besi buruk. Kerana apa? Ada S-400 Turki yang mari dengan yang kerjasama dengan Rusia. Adanya Dautiam. Dautiam ni, lagu mana Dautiam ni? Siapa buat Dautiam ni? Tak ada apa. Ngaji dengan apa. Tapi dia ni boleh buat Dautiam ni untuk nak cari biji-biji dalam negeri, di laut, di bumi, pergi untuk pengangkutan, pergi untuk buat rintipan, untuk nak rengkong silap, dan untuk orang panggil sir ni pakai gun.
Mungkin dalam masa setahun setahun ni ataupun tahun ni kita boleh pakai Dautiam Hot Turki. Sekarang ni dia buka dah BIP. BIP ni kalau bagi orang yang main tuan ni dia panggil line ataupun dia boleh ganti WhatsApp. Atau main WhatsApp main tu dah. Dan ni dunia Arab terutamanya Turki dia mau tak pakai dah WhatsApp, dia pakai hot dibuat oleh Turki sendiri, BIP. Jadi boleh orang panggil sirisan, orang panggil melalui Dautiam Hot Turki sendiri. Jadi tak ada kena kata duduk takut dia ambil rahsia daripada satu-satu dah. Hot Google ni tak ada lah, hot Google, hot Facebook ni tak ada dah. Hot Mak Saleh buat tak ada. Orang panggil direkod sendiri oleh Turki. Terutamanya berita-berita sekarang ni, berita hak dia TRT World, TRT Arabi. Bagi siapa yang tahu bahasa Inggeris, tahu bahasa Arab, dia pergi buka TRT Arabi dalam Facebook ataupun TRT World dunia tu. Hak ni tu dia panggil berita dia dengan BBC sekarang ni. Ni dia mula main dah, dia mula main berita. Nah, supaya dengan Jazirah apa semua lah. Tapi hak ni berita ni sangkat hak negeri Turki. Kesemua ni untuk nak ayat kata negeri Turki dia derah dah. Dia pergi teruk dah. Tak boleh lawan dah dengan negeri Arab ke apa tu, tak boleh. Dia kena berlawan dengan hak pihak atas. Nah, dia panggil แข่งขันกับสังคมโลกได้อย่างน่าทึ่ง Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Turki คือแหล่งพักพิงผู้อพยพกว่า 5 ล้านคน และกลายเป็นที่พึ่งพาของผู้ถูกอาธรรมทั่วโลก Yang keempat, Turki merupakan tempat perlindungan orang pelarian ini sebanyak 5 juta. Negeri mana ada sara orang 5 juta orang? Sara orang luar, bukan sara rakyat sendiri. Sara orang luar. Lepas tu dia buat kepada Syria. Saya dah pergi tempat 2-3 kali lah tempat dia buat comel sungguh. Perkampungan bukan buat dengan kain, bukan buat dengan biasa dak. Dia buat comel perkampungan, ada sekolah, ada sejid, ada kedai, ada segala kelengkapan, ada api, ada air, semua dia pergi ke Syria. Syria ni orang Syria saja 3 juta lebih duduk di dalam Turki. Lepas tu mari di Iraq. Nah, mari daripada Yaman, mari daripada Somalia pun ada, macam-macam, terutamanya Arab. Tiba-tibanya hak orang Arab duduk benci pada Turki ni, ternyata orang hak duduk jaga Arab sungguh lah ni Turki. Orang duduk jaga Arab, terutamanya Arab daripada Iraq dan apa dia Syria. Nah, ada Libya pun mana. Orang-orang negeri lain, hak kata negeri Arab, hak kaya raya, tak ada duduk handung mana sekali pada orang pelarian Syria ni. Orang berjuta, dia kena nampak. Tak gitu kan? Bukan malaikat orang ni. Jadi apabila mari negeri, misalnya mari pada Saudi, pergi mana, pergi di Kuwait, kau pergi di Amerik, beratus ribu juta, dia kena nampak dah lah. Sekarang ni tak ada nampak ke apa lagi dalam negeri dia mati. Tak ada nampak. Bahkan yang paling menyedih 2-3 tahun dulu tu, orang Syria mari kena takak pula, dia kena masuk gua. Dan terutamanya di Mesir ke apa semua tu, tak boleh masuk dia mana. Hanya Turki. Nah, tu dia. Dia ada barisan Rakmau, barisan hak pasal jenis construction ni untuk ambil Rakmau 10 barisan besar dia ni yang sekarang ni duduk prakmun bangunan projek hak besar seluruh negeri sebanyak 120 negeri. Roji sebab perteh. Mi barisan Rakmau hak Turki ni sebuah barisan ni kamlang Rakmauทั่ว โลก ni roji sebab perteh. 120 negeri. Bukan biasa lah. Covid baru ni, Erdogan Atlas ni, dalam masa Covid ni, dia boleh beri bantuan kepada dunia semua dalam berbagai-bagai bentuk. Beri dengan mes, beri dengan ubat, beri dengan macam-macam ni, sebanyak 190 buah negeri. Roy seperti dia bukan. Negeri lain tak berani nak Atlas ni. Amerika sendiri tak berani, terutama pada masa Trump. Pada masa Trump baru-baru ni
dunia telah tahu orang panggil betapa buruk dan jahatnya perangai-perangai orang Amerika, terutamanya Presiden Trump sendiri. Dia pergi apa? Dia pergi sambung ni, mes ni. Pergi sambung di China ni. Di China ni ada satu syarikat hak Amerika. Hak Amerika dia buat di China, dia buat mes. Tapi syarikat tu apa dia buat banyak, dia kata dia nak pergi jual habis di dunia. Kamsang hak Tramai suruh dia apa? Mas hak barisan dia Amerika sendiri di China tu dia kata kena pergi kepada orang Amerika dulu. American first. Amerika tu makon. Orang lain mati ikut dia. Itu perangai dia panggil hak duk mereka dunia kan. Siapa komen pun curi, tak saya bagi kepada rakyat-rakyat lain. Lepas tu dia nak jadi tuan dunia dah ke mana. Tapi Turki 160 negeri. Itu dia. Itu yang keempat dah. Yang kelima, Turki telah pun mengharungi peperangan dalam negeri dan luar negeri beberapa kali seperti mana saya sebut saat ini. Dalam masa 20 tahun ini, dia benar berlaku. Dalam negeri Erdogan dia jadi perdana, mula-mula dia jadi Nayuk Menteri di Istanbul. Nayuk Menteri. Nah, bukan puas Nayuk Menteri. Dia supaya Nayuk bocor, dia merintah Turki ni lebih kurang dengan Thailand. Berarti dia ada Nayuk bocor dengan puas raja kancang. Puas ni hak KJL top dah. Nayuk bocor hak pilih sendiri. Jadi apa dia Erdogan dia benar Nayuk Menteri. Nah, apa dia pada tahun akhir 2000 tu dia benar. Lepas tu dia nak calon sekali lagi tu dia tak boleh calon, kena masuk grup. Dia masuk grup star, lepas tu dia dipilih jadi Perdana Menteri. Nah, pertama kali dia jadi Perdana Menteri pada 2003. 2003 benar. Dia jadi 4 tahun 2007. Dia pilih sekali benar 2007, 2014 dia pilih sekali lagi benar 3 kali turut-turut. Nah, lepas pada 3 kali turut dia jadi Perdana Menteri, jadi Presiden pula dah. Sekali masuk kali yang kedua. Jadi 2 kali dia bertanding dalam nama Presiden, 3 kali dia bertanding dengan Perdana Menteri. Benar berlaku. Tengok. Dan pada celah-celah tu dia diguling oleh musuh 2016, pada tahun 2016 dia diguling sungguh ni, Patiwak sungguh. Patiwak untuk nak bunuh dia, nak ambil dia. Nah, cerita banyak ni. Tapi dia juga benar. Nah, itu hak dalam negeri. Hak luar negeri, dia pergi hapus. Dia panggil, buat satu perancangan untuk nak diserang ISIS, nak diserang PKK, nak diserang puak-puak komunis Kurdi ni. Dia buat Naba'us Salam, dia buat Dar'ul Furat, dia buat Ghusnuz Zaitun, 3 perang. Ton Nam Santipa, Lo Euphrates, Lekok King Makok. 3 peperangan ni dia benar berlaku. Tengok. Hak ni dalam masa 3 tahun 4 tahun 4 kita khabar. Di mana 3 peperangan ni Amerika bersama dengan sekutu dia 40 negeri lebih ni dia perang nak hapus hak ni tak jaya siapa bila-bila. Tak jaya. Amerika pergi ISIS di Iraq, di Mosul, Syria, ISIS kau naik, kau gagal. Dia pergi Kurdi di sepada sepada Syria, kau Kurdi kau gagal. Turki tak sabar, dia tak apa kalau gitu aku. Kau mundur dia belakang, aku nak buat sendiri. Dia pergi, dia tak ada kosi dengan siapa, tak ada kosi dengan Amerika. Tak ada kosi dengan jira-jira dia pergi sore, dia lantik ketua tentera dia pakai alat senjata dia. Dalam masa beberapa minggu saja, dia boleh serang habis tiba-tiba. Tengok, siapa sebenarnya duduk Prague, cry kena di Prague, kau kan tak ada ayat dah. Kau kan ni ditang ke Prague, kau kan dengan kon Prague, kau kan pen kon dia kan. Nak dijaya tu, orang dulu, ada. Itu dia. Hak ni apa dia kelima dah, yang kelima dia tak ada lah sepada Turki ni, dia sepada dengan Syria ni 900 km lebih.
sepadan dengan Iraq 300 kilo lebih, sepadan dengan Iran 500 kilo lebih. Sepadan semua tu puak Kurdi duduk belakang, Kurdi komunis. Kurdi komunis. Kurdi Islam pun ada. Orang Kurdi dengan orang Turki ni jadi orang tular dah lah. Tak tahu kat mana Kurdi, tak mana Turki dah. Saya duduk banyak kata, aku ni Kurdi, tapi aku tak ada duduk terupa dah kepada bangsa Turki atau Kurdi. Kerana Islam boleh menyatu. Tapi nak ayat kata Kurdi ni mari duduk buat orang panggil Ankara dengan disokong oleh kerajaan Syria dan Iraq dan terutamanya Amerika untuk nak mengenak apa dia di Turki. Nah, yang kena Turki yang akhirnya, Turki adalah semacam NATO. Kita kena tahu semacam NATO ni tentera Turki terbesar nomor 2 lepas pada Amerika. Di semacam NATO ni. Cerita banyak NATO ni tapi jadi tak ada lah. Apa dia masalah dah. Cuma nak ayat kata NATO ni apa NATO ni? Ongkaran Sontik Sanya Pasifik Nia Atlantik Nia. Tu apa dia? North Atlantic Treaty Organization. Jadi orang panggil perjanjian Atlantik Utara. Ambil negeri-negeri 19 negeri di Eropah. Dengan Inggeris, Perancis, Jepun, apa semua macam-macam termasuk Amerika. 19 negeri, mari termasuk Turki, mari pada asalnya dia kata nak menetek komunis sahabat Soviet. Tapi sekarang dah ni sahabat Soviet tak ada Rusia, komunis hancur dah. Tapi NATO tidak ada lagi. Sebab apa? Dia letak ya, nak NATO kata nak serai komunis, nak serai Rusia. Tapi sebenarnya dia duduk nak fau rawang orang panggil Turki. Sebab tu sekarang dah ni ongkar NATO ni duduk serai fau rawang untuk nak serai Turki. Lagu mana dengan Sontik Sanya 900 sebab lebih Turki duduk bawah Sontik Sanya hak NATO ni berapa kuat sebab. Mi khao krong hak Amerika 10 หน่วย ที่อยู่ในตุรกี หน่วยข่าวกรองของอเมริกา duduk di Turki 10 เรื่อง มีฐานทัพอเมริกา di Turki ni banyak ตั้งแต่ 1951 sebelum daripada Erdogan mari 50 tahun.ฐานทัพ sudah ada. Adanya Operation Gladio dia panggil. Operation Gladio ni dia panggil satu kumpulan yang mengenak untuk nak สร้างความปั่นป่วนในประเทศ ingat malah ni. Jadi kesemuanya duduk di bawah Italia ataupun di bawah Amerika. Jadi persatuan hak ni tu di lain-lain tu pakat berhenti belakang dah, kecuali di Turki dia tak ada lagi persatuan. Persatuan ni tujuan dia panggil untuk nak jadi rataban apa dia panggil kerajaan bayangan. Rataban Sonrat ni lagu mana dia orang panggil hak orang kuasa sebenarnya duduk dalam ni, tapi hak depan dia tak nampak. Merti mau main mak jari yang tidak nampak. Dia sang ความตึงเครียดในประเทศเป็นมือที่มองไม่เห็นdia untuk nak ฝ้าระวัง. Jadi itulah ikhwan yang saya hormati sekalian, perkara ni menyebabkan kita ni kena ambil perhatian yang sebenarnya kepada pergolakan yang berlaku di Turki. Walau bagaimanapun kita yakin kata Turki akan dijaga lah. Kita kena berdoa pada dia. Walaupun dia tu kena duduk serai banyak-banyak pihak dah, tapi kita yakin kata dia adalah sekarang ni tidak ada satu negeri yang orang panggil berasa kata umat Islam boleh jumpa kecuali Turki. Baru ni hak Azerbaijan lah itu. Azerbaijan ni dia duduk balah di Karabakh dalam masa 40-50 tahun dah. Bangsa-bangsa satu sorak. Dan sorak pun suruh tentera Greek, tentera Yunan ni suruh tubik daripada Karabakh. Tak jaya sapakah ini. Apa dia Turki, apa dia kerjasama dengan Azerbaijan, perang dengan Armenia selama 44 hari, Allah tinggal. Jadi sekarang ni ada percaturan baru
di antara Turki dengan Pakistan dan Azerbaijan, tiga. Nah, tiga ni, dan disokong oleh orang panggil kalau yang di Teluk ni di kota Pak Negeri ni akan menjadi catur baru. Nah, pen momentum mai, pen cut mai kepada negeri barat terutamanya, mereka tidak boleh nak buat keputusan kepada, tak boleh nak buat panggil zoning kepada dunia Islam seperti mana sesuka hati mereka. Dan kena ada pertimbangan. Itu utamanya sekarang ni di Pakistan. Dan Pakistan kita ingat rupa adalah negeri Islam yang pertama dan tunggal yang ada awud nuklear. Awud nuklear lah. Dia baru ni dia balas dengan Saudi Star, balas Saudi kenal dia tak say dia. Tapi insya-Allah. Jadi kabar-kabar dan Saudi pula pakat duduk manyo kepada Turki dengan Pakistan untuk nak ambil klik nak baik semula dengan Pakistan. Jadi kita agak kata pada kali ini, pada malam ini kita boleh ambil beberapa pengajaran yang kita dapat pada malam ini. Dan kenapa kita kena ambil peduli kepada Turki. Nah, itu saja pada malam ini. Mungkin kalau ada soalan apa dan nota yang saya tidak setuju lagi. Kawan. Tidak kuat tuan. Tidak kuat. Turki dengan Ikhwan tak ada masalah. Turki dengan Ikhwan tak ada masalah, dan mungkin sekarang ni Ikhwan pun duduk tapuk betul lah. InsyaAllah duduk tapuk situ, orang pemimpin dia pun duduk tupai Turki lah sekarang ni. Tak ada masalah. Sama apa dia Hoksanya kita nak tahu apa dia boleh berjaya betul lalu tu, kita kena ambil sin dia. Kita kena ambil kerana kerajaan Turki ni, Erdogan ni, dia orang panggil ambil berat kepada kesenangan rakyat. Hai sawatikan kepada rakyat tu. Dia kecek lagu mana masa 20 tahun dulu? Apa ni dia? Dia boleh buat tu. Nah, kejayaan dia boleh buat. Orang panggil ekonominya, nego dia macam-macam tu, dia boleh buat. Jadi rakyat hak biasa duduk daripada pemerintahan dulu, dia boleh buat perbandingan dengan kerajaan-kerajaan itu. Nah, itu sebab tu dia akan berjaya. Akan buat milih semula pula ni. Nah, apa dia dalam sampai 2022, dia milih semula pula. Dan kita yakin kata dia akan benar lah, insyaAllah. Kalau dia benar, dia boleh beritahu sampai ke 2027. Nah, 2027. Nah, insyaAllah sekadar ni malam ni, terima kasih kepada semua, dan insyaAllah kita boleh jumpa sekali lagi di lain kali. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dah. Mana dia datang jauh dah dengan Azam untuk kita dah mulai mengaji. Bahkan lain kali dah kita akan puja pula dah bila masa ada yang dilakukan. Kita